wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang dimuliakan pengurusi surau yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah, para masyayikh di surau yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama di surau yang mulia ini, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan maulidnya, bacaan selawatnya, kita semua berharap mendapatkan syafaat uzma baginda di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, dengan adanya pada malam hari ini kita masih mengadakan ceramah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita telah melewati Rabiul Awal, sekarang ni dah Rabiul Akhir, betul tak? Dah masuk Rabiul Akhir pun masih merayakan maulid. Ini sebenarnya adalah maksud dan menjadi inti daripada pengajaran kenapa ulama-ulama Islam sejak abad-abad yang terdahulu, bukan 100 tahun, 200 tahun, bukan, lebih daripada 6-7 abad yang lalu, atau lebih, mungkin 8 abad yang lalu, telah mengadakan al-ihtifal bil maulidin nabawi, iaitu perayaan maulid Nabi. Kerana maulid Nabi yang dirayakan tersebut, dengan maksud perayaan ini al-ihtifal, iaitu menyambut sambutan maulid Nabi, itu memiliki maqasid, memiliki tujuan dan hikmah. Jadi bukan semata-mata kononnya saja nak tukar tambah dalam agama, bukan. Ulama mengadakan itu ada asbab dia, ada tujuan dia, yang mana tujuan yang baik ini disertakan dengan isi majlis yang baik ini tidak menyebabkan perkara yang asalnya tidak ada di zaman Rasul dan sahabat menjadi suatu perkara yang bid'ah sesat, tidak. Tapi justru menjadi suatu perkara yang hasanah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maksud dia apa? Barang siapa, baginda SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan suatu kebiasaan, tradisi, sunnah tu maksud dia kebiasaan, tradisi yang baik, maka dia akan mendapat pahala kebaikan tersebut dan mendapat pahala orang yang mengamalkan perkara yang baik tersebut. Kerana apa, tuan-tuan? Contoh yang ulama bagi hadis ini simple, iaitu mengarang kitab. Mengarang kitab ini berarti mentadwinkan, mengkodifikasikan ilmu, supaya ilmu itu kekal, boleh dipasing, boleh dihantar, boleh disampaikan generasi setelah generasi. Cuma nak tanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tak dia karang kitab? Tak ada. Ada tak dia
menyuruh kita untuk mengarang kitab. Tak ada. Bahkan Al-Quran pun tidak diperintahkan untuk dibukukan. Melainkan para sahabat zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain memfikirkan bahawa perlunya untuk tadwinul Quran, mengkodifikasikan Quran atau membukukan Quran dalam satu mushaf agar supaya terjaga. Maka dari sini ulama kata dalam bab mushaf itu adalah suatu perkara yang baik, sehingga hari ini adik-adik tahfiz kita ni kalau menghafal pun mereka dilatih menulis ayat-ayat Quran yang akan mereka hafal itu untuk menjaga Al-Quran. Kalau baik berarti dapat pahala. Orang yang karang kitab yang baik pun dapat pahala terus menerus. Betul ke tidak tuan-tuan? Jadi ibaratnya Imam Nawawi lah contohnya. Dia karang kitab banyak. Salah satu kitab dia At-Tibyan. Sampai hari ini orang ngaji kitab At-Tibyan. Orang terjemah kitab At-Tibyan. Berarti pahala dia itu mengalir. Dari mula dia mengarang tu dapat pahala. Murid dia mengaji kitab dia dapat pahala. Murid dia mula mengaji dari kitab dia, mula turun murid kepada murid kepada murid sampai hari ini. Semua amal baik ini dia collect masuk dalam poket dia pahala-pahala tersebut. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pendiri mazhab Syafi'i ni, Imam Asy-Syafi'i, dia tu disebut oleh para ulama termasuk wali abdal di zamannya atau wali autad di zamannya. Kerana apa? Bukti dia sampai hari ini orang mengamalkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maka perayaan Maulid memiliki beberapa maqasid. Maqasid yang paling pertama dan utama adalah untuk kita mengingati dan mengenal dan mengenalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan baca buku-buku Maulid, kitab Maulid ni bukan satu. Kitab Maulid ni beribu. Berarti ulama yang berjasa membukukan, menulis Maulid ini boleh mencapai beribu, tuan-tuan. Kalau dah banyak dia beribu macam tu, takkanlah beribu tu semuanya sesat masuk neraka. Logiknya kan? La tajtami'u ummati ala dhalal. Umatku tak terkumpul dalam keadaan kesesatan. Lah, kalau dilihat dalam kitab Maulid, dia sebut pertama sekali tentang kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mula kelahiran baginda, bukan. Dia bukan seperti anggapan orang hanya menjadi Nabi ketika umur 40. Dalam erti sebelum umur 40 tu dia orang biasa je yang tak ada nilai. Bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu khalqillah. Seorang Nabi yang di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, apabila ditanya para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mata wajabat lakan nubuwah ya Muhammad, sejak bilakah wajib engkau atau engkau menjadi nabi ya Muhammad? Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kuntu nabiyyan wa adamu baina ruhi wal jasadi. Aku ini dah jadi nabi sedangkan Adam masih antara roh dan jasad. Hadis ini dalam Sunan Tirmizi dan beberapa takhrij ulama-ulama lain boleh rujuk dalam kitab tersebut.
Berarti ulama kata hadis ni memang dijadikan panduan di dalam umat Islam. Maka kalau berpegangan kepada hadis itu, hadirin wal hadirat hafizakumullah, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendapat makanah, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak mula, sebelum Adam lagi. Bahkan menurut sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak tu apa? Maksudnya menyusul dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Maksud dia apa? Ada hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak keluarkan, tidak sebut dalam Jami'us Sahih, tapi menurut Imam Al-Hakim, dia itu sahih sesuai syarat Bukhari sahaja atau Muslim sahaja atau kedua-duanya. Di dalam itu ada sebuah hadis Nabi Adam alaihi salam apabila dia melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia bertaubat kepada Allah, dia pun bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai perantaraan untuk mencapai Allah. Jadi dia boleh dua bentuk. Dia boleh dengan contohnya, oh Allah, aku mohon padamu dengan berkat nabimu. Itu tawasul juga. Salah satu bentuk tawasul atau dinamakan juga istighasah. Seperti kita kata, ya Rasulullah aghithni. Oh Rasulullah, bantuilah aku. Walaupun setelah kewafatan, itu juga salah satu bentuk tawasul yang disyariatkan. Kerana ada nas di dalam athar Malikud Dar, di mana di zaman Sayyidina Umar bin Khattab terjadi sebuah kemarau, yang mana kemarau ini membengkrapkan Madinah. Maka Malikud Dar pergi ke makam Rasulullah SAW, berkata kepada baginda SAW, ya Rasulullah, inna ummataka qad halaku, istasqi. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya umatmu sekarang sudah hancur, rosak. Istasqi, turunkanlah hujan, atau mintalah turun hujan. Ini boleh ke tak boleh? Ulama kata itu hadis yang disahihkan. Kerana ketika itu Malik Dar tidur, dia mimpi Rasul datang bertemunya, dan dikhabarkan kepadanya untuk sampaikan salam kepada Umar. Maka Malikud Dar bangun bertemu dengan Umar, menceritakan apa yang dilakukannya dan salam baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Sayyidina Umar bukan kata faqad fa'alta syirkan ya Malikud Dar, tidak. Baginda Sayyidina Umar tidak jawab macam tu. Bahkan Sayyidina Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau azab aku benda yang tidak aku miliki, tapi yang engkau yang miliki. Kerana hujan bukan kemampuan aku, itu kemampuan engkau, ya Allah. Ini dia tidak ingkar. Ulama kata maka itu salah satu bentuk tawassul. Imam Subki kata itu juga tawassul dan istighasah, dua-duanya masyru'. Jangan pula pada hari ini tertipu dengan TikTok naratif kata itu adalah syirik. Keluar dah surat khabar kecoh, itu pun jadi syirik. Itu tak syirik, tuan-tuan. Jadi kita di Negeri Sembilan ni kena betulkan, itu bukan syirik. Kerana apa? Itu adalah perkara yang ada sumbernya dengan perbahasan yang panjang dibahas oleh ulama. Maka Nabi Adam alaihissalam, dia bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bertanya kepada Adam, ya Adam,
Dari mana engkau tahu Muhammad ini sedangkan aku belum menciptakannya? Ini bapa kita Adam ni. Lalu jawab Nabi Adam alaihissalam, ketika engkau meniupkan roh ke dalam diriku, maka aku melihat di tiang-tiang arasy ada namamu, sebelahnya nama Muhammad. Nama Nabi Muhammad tu ada sebelah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah dia seorang yang sangat mulia, yang engkau muliakan, yang engkau berikan dia derajat. Maka aku bertawasul dengannya. Apa Allah Subhanahu wa taala jawab kepada Adam? Laulahu lama khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan kerananya, tidaklah aku menciptakan engkau wahai Adam. Berarti adanya baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah makhluk yang paling diagungkan oleh Allah, yang boleh digambarkan atau boleh diterangkan bahawa sekalian alam ini mungkin ini diciptakan adalah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah nabi kita yang patut kita banggakan. Bukan pemain bola tu. Bukan artis-artis yang handsome tu. Bukan Korea, bukan Jepun. Bukan orang putih dan lain-lain. Tapi sepatutnya idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah tujuan kenapa ulama menulis kitab Maulid. Biar kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, masih ada yang belum betul-betul kenal baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuba kalau saya tanya satu-satu, Rasulullah SAW pakai baju brand apa? Bukanlah brand, tapi apa baju baginda sallallahu alaihi wasallam? Baju macam ni ke? Batik ke? Kan kita nak kenal. So kenalah baca. Kitab Maulid ni membahas, menceritakan perkara tersebut. Keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ada Imam Daibai mengarang kitab Maulid Daibai. Imam Barzanji mengarang kitab Maulid Barzanji. Syekh Malibari, Abu Bakar Al-Malibari, Zainuddin Al-Malibari, maaf. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengarang kitab Manqusul Maulid. Maulid yang versi pendek, Manqus. Dia karang, tuan-tuan. Banyak ulama lain, Ibnu Jauzi mengarang kitab tentang Maulid. Dan lain-lain ni semua mereka karang untuk supaya menjadi asbab boleh mengenalkan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Maqasid yang kedua daripada Maulid ini, di dalamnya disebutkan ahadith. Di dalamnya disebutkan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-hadisul awwalu, al-hadith al-thani dalam Maulid Daibai. Al-Imam As-Suyuti dia karang kitab Maulid, dia berjudul Khasa'is Kubra. Ada Khasa'is Sughra, ada Namadhish minah Khasa'is, contoh-contoh daripada Khasa'is. Ini semua tujuan dia apa? Meriwayatkan hadis-hadis yang mana tuan-tuan dan puan-puan ini akan membaca kitab tersebut, membaca hadis tersebut, sehingga kita mengisi lidah-lidah kita ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beberapa masjid di Kuala Lumpur lah. Tempat saya tinggal ni Kuala Lumpur, Selangor. Kami memang mengadakan pada bulan Rabiul Awal pengajian-pengajian lain semua kita stop. Kita buat yang dipanggil dengan kursus intensif kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Biar mengenal sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Karakter dia. Semua berkenaannya. Ini adalah maqasid kedua mengadakan perayaan Maulid. Maqasid yang ketiga, tuan-tuan dan puan, Maulidun Nabi, isi dia. Kalau kita baca Maulid, dia ulama. Pernah dengar dia ulama? Kalau dulu di negara-negara, negeri-negeri Melayu ni, di Nusantara ni, di Malaysia ni, zaman tanah Melayu dulu, zaman Malaya dulu, sampai tahun 80-an. Saya masih ingat sebab 80-an saya dah sedar lah. Lahir tu dah lahir, lepas tu sedar lah. Maksud bukan tak ingat, masih ingat. Tok guru kita, imam-imam kita, ustazah-ustazah terutamanya, akan mengadakan majlis barzanji, betul? Setiap seminggu sekali. Para muslimat kumpul, baca barzanji. Ada yang pandai, ada yang tak begitu pandai, lalu jadi pandai. Ada yang dah fasih, betul ke tidak? Saya tak tahu di Negeri Sembilan ni masih ada ke tak. Negeri Sembilan ni masih ada ke tak, saya tak tahu. Tapi ini adalah budaya yang bagus. Kerana apa? Kalau kita baca, kita teliti, dia akan menyebabkan kita semakin erat antara jiran dengan yang lain. Penduduk kampung semakin dekat. Jamaah semakin kuat. Kita kenal fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ini isteri dia, ini anak dia, ini menantu dia, ini apa. Satu sakit, semua datang tolong. Satu susah, semua datang tolong. Tapi hari ini banyak orang dah tinggalkan. Sehingga jiran tepi rumah pun kadang ada yang tak kenal. Ini fakta pada hari ini. Sebab apa? Acara majlis macam ni pun dah mula tidak digalakkan, terutama tahun 90-an dulu oleh golongan Wahabi lah. Dia kata ni bid'ah, Rasul tak buat. Dah tak ada. Padahal kalau dibuat, maqasid ketiga yang kita dapatkan, iaitu solawat yang dibacakan di dalam kitab-kitab Maulid tadi. Dalam kitab Maulid ini, contoh dia Maulid Daibai. Dia mula dengan Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini. Saya dulu waktu kecil memang jagolah pegang mikrofon ni. Duk baca tu. Baca Ya Rabbi salli dulu, suara masih merdu. Dah masuk pondok God hilang dah. Suara sumbang sebab tak hujan. Ini. Hadirin wal hadra hafizah. Salawat. Lalu dia ada macam-macam lagu salawat yang didendangkan. Macam-macam jenis qasidah yang mana dia adalah 2 in 1. Satu, dia salawat, tuan-tuan dapat pahala kerana berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia sedap, dia indah, dia menghilangkan jenuh. Jenuh tu apa? Kita manusia tu. Ibadah kita boleh buat, tapi kadang-kadang kalau satu ibadah saja kita rasa jenuh, betul ke tidak?
Baca Al-Quran, dah baca sampai satu saat kita puasa. Kena stop lah, tukarlah yang lain. Kalau tak ada yang lain, tidurlah. Rugilah. Betul? Macam saya baca buku. Saya tak boleh baca satu, tak boleh. Saya baca ni sikit, saya tutup. Saya baca ni sikit, saya tutup. Maksud dia apa? Sebab ikut mood dan keperluan. Dan kebanyakan benda yang saya baca ni research. Jadi memang buka berhenti, buka lagi berhenti. Itu manusia. Dia ada rasa jenuh. Maka bayangkan kalau kita membaca Al-Quran dah 10 juz. Kita berhenti, kita bacalah selawat dulu. Betul? Biar lidah kita tak berhenti dengan perkara-perkara yang baik, perkara yang dapat pahala. Dan melalui maulid ini kita akan sentiasa berqasidah, menenangkan hati kita. Yang dah penat ni kita rest, kita relief, kita lepaskan. Kalau tak pandai tu kita duduk, kita dengar, kita boleh lepaskan semua kepenatan, semua perkara-perkara yang kita rasa perlu kita lepaskan, itu dapat dilakukan pada waktu itu. Dan ini juga disebut oleh ulama sebagai majlisus sama'. Dalam kitab tasawuf dia ada as-sama'. Sama' tu apa? Iaitu mendengarkan. Mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu tu fi'il amar, kata perintah. Kata perintah tu asal dia menunjukkan erti wajib. Jadi tapi dia tak jadi wajib dalam keadaan tertentu. Jadi wajib contohnya dalam solat. Solat fardu wajib. Salah satu rukun adalah tahiyat akhir. Dan tahiyat akhir itu ada salawat. Contohnya, apakah salawat ini terikat dengan satu jenis sirat sahajakah? Tidak. Ulama meluaskan makna salawat. Maksud dia apa salawat tu? Apa pun jenis salawat, salawat lah tu. Selagi makna dia betul. Apa alasan dia? Contoh paling mudah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i dia karang kitab nama dia Ar-Risalah di dalam usul fiqh. Di dalam kitab tersebut dia ada selawat yang tak jauh bunyi dia. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itu salawat Imam Asy-Syafi'i. Sirat depan dia je beza sikit sebab di karang kitab. Kalau koma ada yang nak kata bid'ah selawat dengan macam-macam qasidah ni, berarti Imam Syafi'i buat bid'ah lah. Ini takkanlah Imam Syafi'i buat bid'ah. Tidak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Isinya selawat. Maqasid yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, atau kita panggil dengan hikmatut tasyri'. Kita mengadakan maulid ini adalah izharus surur, menunjukkan kebahagiaan kita, farah kita. Kita punya kesukaan, kegembiraan kita. Kerana apa? Kita gembira kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda tak lahir, kita ni belum jadi umat dia, betul ke tidak, tuan-tuan? Kita bangga sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat dia?
Kerana dia telah pun lahir, dia telah pun hidup, dia telah pun berdakwah, dia telah pun menghantarkan membawa Islam. Dan banyak yang masuk Islam dan terus menerus makin besar agama ini sehinggalah hari ini, tuan-tuan. Dan kita bersyukur atas itu. Laulahu, kalau bukan kerana dia, kita takkan jadi umat Nabi Muhammad. Betul ke tidak, tuan-tuan? So bersyukur tak? Bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Apa maksud fahaddith? Sebutkan. Allah firman, kalau adapun nikmat Tuhan engkau, dengan mendapatkan nikmat Tuhan engkau, fahaddith, ceritakan. Kita ceritakan yang kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia. Izharus surur. Sebab itu dalam perayaan Maulid, saya alhamdulillah direzekikan dapatlah pergi banyak benua. Saya pernah duduk di Indonesia lama. Saya pernah duduk di negara Morocco, di Arab lama. Lama, tuan-tuan, 8 tahun saya dekat sana. Dekat Morocco. Di Indonesia 13 tahun. Jadi bila saya pergi ni, luaslah pandangan kita. Saya menyaksikan bagaimana budaya-budaya di sana merayakan Maulid. Kalau di Maghribi, bulan Maulid ni, itu cuti sebenar. Raya ni biasa lagi. Cuti sebenar dia tu 2. Raya Haji, Maulid. Bila Maulid ni, dia beramai-ramai kumpul membaca qasidah burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Cuma lagu dia bukan macam tu lah. Dia ada lagu Morocco sendiri. Saya tak berapa pandai lah. Tapi saya ikut, cuma tak pandai-pandai. Sebab otak ni dah jadi Nusantara. Beza. Tapi memang mereka hafal burdah. Pelajar pondok semua hafal Quran, hafal burdah. Terus. Tak apa, terus. Jadi mereka hafal burdah, mereka baca burdah. Di kalangan masyarakat menunjukkan zahir kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Mereka bawa bendera Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai baju cantik. Bukan cantik yang biasa. Dia pakai baju Melayu ni, baju Melayu yang ada sulam-sulam. Dia bukan Melayu lah. Jubah dia orang, jalabah dia panggil. Dia punya tu, dia ada suifah dia panggil. Suifah tu dia punya sulam. Menunjukkan, bila ditunjuk, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga dengan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat itu ada tujuan. Zaman dulu tahun 400-500 Hijriah, orang Islam di Maghribi duduk di Andalusia, selatan Spanyol. Yang pernah pergi alhamdulillah. Itu nama dia Andalusia. Granada, Cordoba, Sevilla. Saya ingat Sevilla ni tim sepak bola, Ustaz. Itu nama bandar. Granada tu nama bandar. Algeciras, Tarifa, itu semua nama bandar. Di situ dulu banyak ulama-ulama besar. Ada satu bandar nama dia Santa Maria. Kan? Ulama Islam yang lahir di situ, di Andalusia, bernama Al-Imam Ash-Shantamari.
Nama belakang dia Santa Maria. Orang dengar tu biar betul. Betul. Sebab apa? Sebab nama asal bandar tu Santa Maria. Bila Islam menguasai seluruh Andalusia, orang Islam ulama lahir dan membesar dan hidup. Budaya ilmu hidup. Maka ada satu ulama, saya baca kitab kat Morocco tu, terkejut. Nama dia Santa Maria. Ya betul. Saya baca-baca, rupanya dia dari bandar Santa Maria. Oh, dulu Islam yang menguasai itu. Pada waktu Islam menguasai di Andalusia, kita ni baik. Kita ni tak macam Zionis. Kita ni hidup koeksisten, ta'ayush silmi, hidup bersama-sama. Islam ada, Nasrani ada, Yahudi ada. Tiga-tiga hidup sama-sama, damai. Tapi golongan Kristian ni, Katolik waktu itu, dia ni ada PA dia sikit pada waktu itu. Cara dia macam mana? Anak-anak Muslim ni dibaginya hadiah pada 25 Disember. Boleh tahu kan? Bagi hadiah. Diajak pergi gereja. Diajak pergi ke chapel. Pergi ke majlis mereka, di rumah-rumah mereka. Diceritakan kisah Nabi Isa alaihi salam, tapi dengan versi diorang. Na'udzubillah min dzalik, sebagai anak Tuhan. Disuruhlah murtad budak tu. Dikatalah, kalau kau ikut agama ni, kau tak payah solat, tak payah apa, kau masuk syurga. Salvation lah, khalas. Dia kata macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang menyebabkan ulama-ulama dulu, terutama ulama di Maghribi, di mana adanya maulid ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita. Jadi dikenalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah afdalu khalqillah, sebaik-baik makhluk, lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Ini maqasid yang ada di hujung barat. Jadi sebab itu dia kena pakai, dia kena tunjuk yang dia bangga sebagai Nabi Muhammad, supaya tunjuk kepada golongan Nasrani bahawa kami ini adalah orang yang bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika Reconquista, jadi pernah di Spanyol ini dinasti Isabella. Jadi cerita dia, umat Islam kuat dulu sebab bersatu. Lalu umat Islam setelah kejatuhan Muwahhidun pecah berai. Bercerai-berai ni, ada imarat, kita panggil Amir Granada, Amir Cordoba, Amir Sevilla, Amir Tarifa, Amir, macam-macam amir lah. Semuanya nak jadi raja. Dema perang sesama dema sendiri. Perang antara satu dengan lain. Yang buat batu api dia siapa? Cerita dia Isabella. Sebab apa? Isabella dengan Ferdinand asalnya dua istana yang berpisah, pun berperang sesama mereka. Tapi mereka belajar kesalahan mereka. Mereka kahwin. Isabella kahwin dengan Ferdinand. Jadilah Castilla ni kan. Castili tu satu kerajaan yang kuat. Maka dia membatu api satu dinasti dengan yang lain, satu istana dengan istana lain, dibatu api, dilaga-lagakan, diajak berperang. Umat Islam
Sampai akhirnya Granada jatuh di tangan Isabella. Isabella nak masuk, Isabella nak perang ke Alhambra tu, nak masuk ke Alhambra. Tiba-tiba hadirin wal hadirat afizakumullah, raja tu sepatutnya boleh pertahankan, dia tak tahankan. Dia takut. Dia bagi istana dia dekat Isabella. Dia turun, dia kata tak apa, damai, aku tak nak perang. Kita mengaku kalah. Kita mengaku kalah. Mak dia sendiri nangis dan kata dekat raja tersebut, Nasarit tu. Dia kata, engkau ni kan bina istana macam jantan, tapi nangis macam, maaflah perkataan dia kurang baik, tapi yalah bahasa dia macam perempuan, lebih kurang macam tu. Ini mak dia sendiri mendendangkan syair untuk menegur anak dia yang menyerahkan. Akhirnya umat Islam dikalah. Setelah ada perjanjian Granada 2 tahun hidup baik sesama baik, coexistent. Lepas 2 tahun umat Islam diusir semuanya. Termasuk yang diusir waktu itu adalah Yahudi. Kerana Kristian dan Yahudi ni tak boleh duduk sama. Kan kisah dia kan jelas. Nabi Isa ni ceritanya dibunuh oleh, maksud dia yang suruh untuk dia diadili, suruh untuk dia disalib adalah golongan Yahudi. Menuduh dia sebagai penipu, tukang sihir dan macam-macam. Dia usir Yahudi itu, kena usir tu. Kena usir. Siapa yang membuka tangan terima Yahudi pada waktu itu? Orang Islam. Sejarah ni, yang buka tangan terima Yahudi itu orang Islam. Di Maghribi, setiap bandar tu ada Mellah. Mellah itu adalah bandar Yahudi. Dia panggil quarters Yahudi, yang dilindungi oleh Raja Morocco zaman dulu sampai hari ini. Cuma banyak yang sekarang ni dah lari ke Israel. Bukan lari, dia akan pilih pindah. Raja Morocco tak pernah pun nak zalim kepada mereka. Bagi hak mereka. Macam-macam hak mereka dapat. Tapi tengok apa yang terjadi dekat Israel. Maka Raja Morocco buat undang-undang, mana-mana Yahudi Maghribi yang ikut tentera Israel dan membunuh atau mengambil tanah orang Islam di Palestin, ditarik kewarganegaraan dia. Sebab banyak Yahudi juga ada 2 warga negara dengan Maghribi. Sebab mereka dah lama, bukan 100 tahun, lebih dari 400 tahun bersama umat Islam di Maghribi. Ini kisah sikit je lah. Saya sudah lihat perayaan tersebut untuk izhar surur. Dari Maghribi, Tunisia, Turki, penuh. Jalan-jalan penuh. Masjid-masjid penuh. Penuh macam ni. Semuanya berselawat. Lepas tu nanti imam dia baca sejarah Nabi Muhammad SAW lahir. Sama macam kita. Saya waktu di Indonesia, kalau maulid penuh, 100,000 orang, penuh sampai hujung. Kita membaca sejarah baginda Nabi Muhammad SAW lahir. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Jadi bila nak kelahiran baginda SAW tu, langit ni goyang, arasy ini bergoyang, bergegar. Menceritakan bagaimana kisah, iaitu terpadamnya api yang ada di Parsi. Majusi, kan Parsi dia agama Majusi. Terpadam. Melihat cahaya. Cahaya itu sampai ke Kisra, istana Kisra. Yang ada di India, melihat tanda-tanda tersebut. Kan ada satu kisah Raja India, apabila Rasulullah SAW membelah, mukjizat dia membelah bulan.
Di India, Raja India tu dia nampak, tercatat dalam buku sejarah mereka. Maka dia kata ni ada Nabi ni. Cuba cari. Dia pun pergi cari sampai ke Oman untuk cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tahu ni Nabi. Ini hadirin wal hadirat. Ini semua diriwayatkan ada dalam kitab Imam Baihaqi, karang kitab nama dia Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Boleh lihat dalam tersebut. Hari ini ada orang yang kata, oh itu berita tu tak sahih, Ustaz, palsu, Ustaz Aiman ceritakan hadis palsu. Tu ada sumber dia, ada hadis. Ini idharus surur. Ada yang bertanya, Ustaz, daripada 4 maqasid ini, kenapa kita kena buat maulid? Kita tak payah buat perayaan maulid. Rasul tak buat. Kita cukuplah baca dah cukup. Kelawat dah cukup. Tak payah nak ada perayaan maulid. Ini kita jawab. Bahawa nama al-ihtifal bil maulid nabawi itu hanya nama secara adat. Ihtifal ini, perayaan ini adalah adat sahaja. Adat hukum dia tergantung kepada keadaan. Baik, baiklah ia. Buruk, buruklah ia. Kalau isi perayaan ni dipenuhkan dengan maksiat, dipenuhkan dengan perkara yang lara, perkara yang membazir dan lain-lain, maka haram. Tapi di dalam ihtifal bil maulidin nabawi yang kita rayakan pada hari ini dan pada hari-hari yang lepas dan yang akan datang, isi dia apa? Duduk dengarkan hadis, bangga dengan Nabi Muhammad SAW, berkenalan dengan siapa itu Nabi Muhammad SAW, membaca selawat, bersedekah. Tadi lepas ni ada makan siang. Makan malam. Kenduri. Tadi pengurusi sebut. Alhamdulillah, tuan-tuan semua bergotong royong. Masya Allah. Ini bukan benda yang senang, tuan-tuan. Ini benda yang sangat penting di dalam masyarakat. Gotong royong, saling bantu-membantu. Yang busy, terlalu banyak sangat cek dia kena sign, tak dapat nak gotong royong, bolehlah sign satu cek. Beli kambing, beli ayam atau apa untuk dimakan bersama-sama ahli karya. Ini nama dia tasadduq, bersedekah. Baik ke tak baik bersedekah? Baik. Kalau baik, bukan hanya baik, berpahala ke tak berpahala bersedekah? Pahala, tuan-tuan. So apa masalah? Inilah maulid. Kenapa pembaziran? Pembazir apa? Makanan pembazir apa? Makan lepas ni. Kalau tak lepas ni, tuan-tuan, kalau ada anak nak kahwin, jangan masak lah. Kan? Membazir dia kata. Tu saya tak setuju. Wahabi duk kata, buat maulid ni apa duk menghabiskan berjuta duit rakyat dan lain-lain, pembaziran. Buat apa nak membazir? Dia boleh pusing naratif macam tu. Kita kena luruskan balik. Apa yang membazirnya? Mau tak membazirlah sedekah. Sedekah ni dapat pahala. Sedekah ini tarkul bala. Hadirin wal hadirat hafizakum. Dari isi adat yang baik-baik ini, maka kita kata hukum merayakan maulid itu asal usulnya adat sahaja. Tak kata wajib, tak kata sunnah, tak kata haram, tak kata apa. Dia adat, mubah. Tapi kerana ada semua benda ni, dapat pahala tak? Dapat pahala. Inilah yang kita ada pada hari ini. Dapat pahala kerana meraya. Ada yang kata, Ustaz, ini mengkhususkan
Siapa kata mengkhususkan? Kita raya Maulid ni buktinya tuan-tuan sahaja. Ada orang pertikai 12 Rabiul Awal bukan tarikh lahir baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang dia kata macam tu, bukan tarikh lahir. Katanya ada kata ni, ada pendapat tu, pendapat ni. Yang masyhur 12 lah. Kita jawab, siapa kata kita nak ihtifal Maulid Nabawi 12 Rabiul Awal saja? Ihtifal Maulid Nabawi ni kita buat ni selalu, tuan-tuan. Buktinya ni dah Rabiul Akhir pun ada Maulid Nabawi. Betul? Jangankan Rabiul Akhir, tunggulah Jumadil Ula nanti, ada juga yang panggil Maulid. Ini bulan depan insya-Allah 18 November kita akan mengadakan Maulid Akbar dan haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Nasrul Quran, Kompleks Nasrul Quran di Putrajaya. Handiri wal hadra abidakumullah. Kalau boleh Senawang ni hantar delegasi, kalau tak dapat semua datang. Hantar delegasi, insya-Allah ada makanan. Memang banyak sedekah makanan. Kita pun tak nak membazir. So datang. Boleh makan kat situ. Ulama yang akan berceramah insya-Allah dari dunia-dunia luar, international, dari berbagai negara akan datang dan memberi ceramah, mendengarkan tausiah mereka. Dan saya juga akan ada di sana bersama-sama. Para habaib akan ada di sana, para ulama akan ada di sana, para pembesar-pembesar akan ada di sana. Para masyarakat rakyat jelata juga akan ada di sana. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah maqasid untuk merayakan Maulid, agar supaya kita ini sentiasa lekat dalam hati kecintaan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang paling penting dan mesej yang terakhir yang akan saya sebutkan, perkara ini kita istiqamah lakukannya setiap tahun. Sebab apa? Ia juga diamalkan oleh ulama-ulama besar. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia ada mengarang kitab, iaitu tentang Maulid, hukum merayakan Maulid. Jadi Imam Suyuti ni ulama hadis. Ulama hadis ni bukan macam ulama hadis PhD hari ini, tak hafal hadis pun, buka laptop, Maktabah Syamilah hadis, Google, tu je dia mengerti. Imam Suyuti ni, dia ni hafal 200,000 hadis lebih. Dia digelar sebagai Al-Hafiz terakhir. Al-Hafiz ni yang hafal 200,000 hadis. Itu Imam Suyuti. Dia ada risalah tentang baiknya merayakan Maulid. Ihtifal bil Maulidin Nabawi. Disunnahkan, dianggap baik. Itu ada dalam kitab tersebut. Dan banyak ulama-ulama lain, termasuk ulama alam Melayu, Syekh Abdullah Fahim, ulama-ulama, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Syekh Ahmad bin Said, mufti yang pertama, itu juga mengadakannya. Sampai pada hari ini. Maka kalau ada ustaz tiba-tiba datang kata benda ni bid'ah, Rasul tak buat, dia telah bercanggah, menyalahi
Banyak ulama-ulama majoriti yang menganggap bahawa maulid itu adalah perkara yang harus dan baik untuk diamalkan dan perlu untuk dilestarikan bagi umat Islam untuk meraihkan dengan sebab dan tujuan maqasid 4 yang telah saya syarahkan tadi. Hadiri wal hadra hafizakumullah. InsyaAllah segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi dah pesan 8.30 boleh berhenti. Puan-puan pun besok kerja insyaAllah. Saya nak kena drive jauh sampai balik ke Gombak ni. Kalau ada salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan dan kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.